Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. So sahabat-sahabat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan tolong sharekan video saya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab channel saya ni macam biasalah, selalu diganggu gugat. So, walau bagaimanapun, seperti mana saya kata, perjuangan harus kita teruskan. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya nak membawa sahabat-sahabat untuk mengingati balik satu sejarah ataupun satu cerita panas yang mengenai Pelantar. Cuba sahabat-sahabat fikir, siapa ingat lagi cerita Pelantar yang dibawa oleh seorang musang berjanggut tentang Papa Nun dengan Pelantar, dengan sabun lak. Siapa ingat lagi? Okay, saya tidak mau mempertikaikan soal Pelantar dan sabun lak. Sebab Pelantar tu dah basi, sabun lak tu pun dah tak tahu mana hilang. Jadi sekarang ni saya nak pertikaikan soal seorang yang penghibur lara ataupun orang yang bercerita tentang isu Pelantar. Okay, saya dulu pun pernah kata dalam saya punya live, kita boleh dengar, kita jangan percaya. Sebab apa? Kita tidak menafikan bahawa perkara-perkara arbok ni memang sentiasa berlaku di dalam penjara. Tetapi kita tak dapat lihat siapa yang melakukan. Kerana kita tak mau nanti kita terjebak dengan satu berita-berita fitnah. Tapi seperti mana saya kata, perkara arbok memang ada berlaku. Jadi apa yang kita dengar cerita dulu, cerita sejarah ni, sejarah ni memang sedap. Hari-hari sampai 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi menceritakan tentang Pelantar. Ada seorang tu, influencer tu, hari-hari pegang Pelantar depan live. Menunjukkan Pelantar ni memang kira dahsyat punya cerita lah. Tentang cerita arbok, gedebak-gedebak kan, macam-macam cerita. Tapi persoalannya sahabat-sahabat, siapakah Mak Jojo tu? Saya rasa influencer yang menceritakan tentang Mak Jojo tu, dia sendiri pun tak kenal muka Mak Jojo. Kita ni tertipu dengan cerita dongeng, kita tertipu dengan cerita-cerita yang direka-reka untuk menyedapkan cerita supaya influencer tu dapat collection banyak. Influencer tu dapat sokongan ramai. Tapi akhirnya sampai ke hari ni Mak Jojo tak wujud, Mak Jojo tak timbul, hanya suara. Suara tu kita boleh katakan itu adalah satu suara yang direka ataupun dipakat oleh influencer tersebut. Mungkin influencer tu menggunakan orang ni sebagai watak Mak Jojo dan menceritakan keadaan yang bagaimana berada di dalam penjara. Dan memang saya tidak nafikan memang orang yang memegang watak Mak Jojo ni sebagai bekas panduan. Itu memang saya tak nafikan. Tetapi penceritaan tu, penceritaan yang konon-kononnya dia ni diikut oleh orang Anwar, di-follow oleh orang-orang Anwar sehingga dibawa ke sana, dibawa kemari, kemudian akhirnya cerita-cerita tu sehinggalah beliau dipukul hingga retak tulang. Dan influencer ni mengambil kesempatan meminta duit derma, sumbangan daripada orang ramai untuk membantu watak yang bernama Mak Jojo. Siapa ingat lagi cerita tu? Saya rasa ramai ingat sebab cerita tu masa tu panas. Jadi sekarang ni influencer ni telah menuduh ramai influencer-influencer yang lain ni, YouTuber-YouTuber yang lain semua scammer. Tetapi bila kita tanya dia, adakah kamu ni seorang yang scammer juga? Oh, dia menafikan. Konon-konon dialah orang yang paling baik dalam dunia. Dialah orang yang paling bersih dalam dunia. Sedangkan dia ni lah yang berpakat memberi watak Mak Jojo ni untuk collect duit orang ramai. Sampai sekarang influencer ni pun tak berapa nak buktikan surat, jangan kata muka Mak Jojo, surat hospital yang mengatakan Mak Jojo kena pukul tulang retak pun sampai sekarang dia tak berani nak tunjuk kepada orang ramai yang telah memberi sumbangan. Jadi adakah ini perkara yang bersih ataupun perkara scam? Ini scam. Inilah dikatakan scam sahabat-sahabat. Menggunakan satu watak, menceritakan cerita hebat, mengambil perhatian orang ramai,
cerita-cerita memang kita semua benci Papa Non, memang kita semua anti Papa Non dan memang kita nak Papa Non memang kalau boleh turun daripada kerajaan. Tetapi jalan cerita tu saya dah nasihatkan kepada saya sahabat-sahabat saya dalam saya punya live dulu, kita boleh dengar, kita jangan pakai. Kenapa? Kita tak nampak benar ke apa yang dikatakan perkara arbok tu dia nampak dengan mata kepala. Sebab kita kena ingat Al-Quran telah berfirman, orang-orang yang fasik apabila mendatangkan berita kita kena siasat. Jadi sekarang ni Mak Jo ni wujud tak wujud, suara saja wujud, muka dia memang kita tak nafikan dia bekas banduan, tapi cerita tu benar tak benar, dia nampak ke tak nampak. So Mak Jo ni adakah orang yang fasik ataupun tidak fasik? Ni kita kena recall balik sejarah. Jadi orang yang menjadi influencer ni, adakah beliau ni adalah orang yang bertakwa, orang yang betul-betul mengikut apa ajaran Islam, ataupun mereka yang membuat cerita ni pun sama-sama fasik? Sebab kalau kita lihat daripada kelakuan adab influencer ni, hari-hari maki carut. Ni. Jadi orang-orang macam ini kita nak percaya dengan cerita-cerita yang dibuat. Saya dah cakap tadi, saya tidak nafikan perkara arbok memang berlaku dalam penjara. Tapi adakah dia sendiri melihat Papa Non arbok dengan mata kepala dia sendiri? Dan adakah orang yang dinamakan Mak Jojo ni adalah tergolongan bukan orang-orang yang fasik? Oh, banyak sahabat-sahabat. Kita rugi tu. Amalan kita rugi dengan cerita yang begitu seronok. Berapa ramai memaki Hamun. Kita tak nafikan dan juga. Dan lagi satu, saya tak nafikan juga. Papa Non memang ada rekod kes arbok. Itu tak nafikan. Itu kita tak boleh nafikan. Memang dah ada kes. Ada rekod. Tapi cerita baru yang dibawa oleh Mak Jo ni. Sedangkan Mak Jo ni tak wujud. Hanya suara saja yang wujud. Jadi ini yang dikatakan oleh sahabat saya. Influencer tersebut telah membuat satu pakatan dengan Mak Jo ni untuk mereka-reka cerita. Sedangkan Mak Jo ni adalah bekas banduan, memang betul. Jadi dengan pengalaman dia berada di dalam penjara, di situlah dia menceritakan untuk menyedapkan story supaya influencer ni dapat mempengaruhi orang ramai supaya memberi sumbangan derma, bantuan-bantuan kepada Mak Jo yang diketuai oleh influencer tersebut. Dan influencer tersebut inilah yang create satu kisah untuk mereka collect duit seberapa ramai. Sebab apa? Waktu tu influencer tersebut sedang mengalami keadaan tekanan keuangan yang mana mereka sedang dalam keadaan susah. Jadi di situ cerita yang saya dapat, info yang sebenar daripada rakan-rakan saya yang sentiasa memantau channel tersebut. Akhirnya sampai sekarang sahabat-sahabat cuba kita lihat isu Mak Jo senyap apabila mereka bergaduh dengan sahabat-sahabat baik mereka kerana isu duit. Kenapa? Kerana influencer yang mengaturkan cerita ni dengan Mak Jo ni, dia tak dapat duit bahagian. Kenapa? Kerana orang yang bersama dengan influencer ni dah tahu game yang dimainkan oleh influencer tersebut. Kerana dia dah tahu ini pakatan antara influencer tu dengan Mak Jo. Tu sebab bila orang tu minta mana Mak Jo, buktikan dia kat hospital apa semua, influencer ni langsung tak dapat nak membuktikan dia di hospital mana surat pengesahan doktor, dan dia tak dapat membuktikan muka dan paras rupa si Mak Jo ni. Jadi inilah satu perkara yang kita kena hati-hati. Dan sekarang ni saya dengar influencer tersebut membuat lagi satu rekaan cerita. Yalah, tak kisahlah dia kata dia kena saman ke apa. Itu nasib dia lah, sebab dia dah tahu diri dia jahat. Mulut dia jahat. Yang kena nak buat itu atas engkau sendiri yang buat perbuatan-perbuatan yang merugikan diri dia. Jadi bila dia mencarut, memfitnah, mengata, akhirnya dia kena saman. Kemudian dia nak minta sedekah dengan orang ramai untuk membantu dia supaya memberi sumbangan untuk membayar duit peguam. Jadi sahabat-sahabat, cuba fikir-fikirkan. Orang ni yang kerja dia mencarut, memaki, menghamun, kemudian memfitnah. Bila dia kena saman, lepas tu nak nyusahkan orang ramai. Lepas tu bercakap, claim, saya lah pejuang untuk rakyat, demi rakyat, dan rakyat kena bantu rakyat, dan akhirnya untuk rakyat. Sekarang ni apa perjuangan dia untuk rakyat?
Apa yang dia bawa perjuangan untuk rakyat? Dia duduk mengangkang je kat rumah. Orang lain berjuang pergi ke lapangan. Ceramah sana sampai sini. Sampai ke informasi pada rakyat. Dia duduk kangkang depan channel dia. Buka YouTube. Maki mencarut. Apakah perjuangan dia untuk rakyat? Kan? Lepas tu, bila nak tak demo, oh saya lah pejuang untuk rakyat. Bantulah saya. Saya nak bantras, nak lawan dan nak bantras scammer-scammer. Sebenarnya dialah bapa segala scammer. Isu Mak Jo ni dialah kepala scammer yang paling besar sekali dalam negara. Sahabat-sahabat, ini fakta dan ini realiti. Cuba sahabat-sahabat yang pernah tengok isu Mak Jo. Apa kesudahan cerita Mak Jo? Senyap begitu saja. Yang untuk Mak Jo dengan influencer tersebut. Akhirnya dia nak divert isu, dia katakan orang lain yang scam, orang yang begitu begini. Kan? Kalau orang yang lain yang dikatakan orang lain tu scam, kenapa influencer ni tak berani report polis terhadap influencer yang dikatakan tu scam? Sebenarnya dia lah scam. Kalau dia report dengan dia sekali kena. Itulah sahabat-sahabat, hati-hati, jangan mudah nak bagi derma. Orang minta dekat YouTube ni nak bagi dengan alasan pejuang untuk rakyat lah, pejuang untuk itulah, tapi hari-hari maki hamun, fitnah orang, akhirnya nak suruh rakyat tukang bayar. Jadi ada Allah bagi otak, gunakan. Allah bagi akal, gunakan. Fikir-fikirkanlah sahabat. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.